Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dan memujikan Allah di atas nikmat Allah Ta'ala yang amat banyak sekali. Allah Ta'ala kurniakan nikmat berbagai-bagai kepada kita. Kewajipan kita senantiasa mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan selalu kita minta supaya Allah Ta'ala bantu kita, tolong kita supaya kita jadi orang yang bersyukur, jadi hamba Allah Ta'ala yang selalu ingat pada Dia dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya Allah Ta'ala baiki terutamanya kewajipan beribadat hanya kepada Dia sahaja, sebagaimana Tuhan ada berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepada aku. Maka senantiasalah kita bawa diri kita supaya selalu kita ingat, supaya selalu kita sedar kata kewajipan hak asasi, kewajipan hak pokok, kewajipan yang utama sekali kita hamba ni ialah kewajipan beribadat hanya kepada Allah. Beribadat hanya kepada Allah Ta'ala, itu kewajipan kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantukanlah kami di atas bersyukur kepada Engkau, hai Tuhan, di atas ingat kepada Engkau, dan di atas baik comel beribadat kepada Engkau. Muslimin yang dikasihi sekalian, setiap hari Jumaat melalui member Jumaat khutbah, iaitu selalu diwasiat supaya kita takut kepada Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita tanam iman kita dan tanam sifat takut kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Tuhan suruh ittaqullaha haqqa tuqatih,
Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala akan sebenar-benar takut. Dan ingatlah jalan takut, jalan taqwa ni ialah jalan jaya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuhan kata takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Dan melalui jalan taqwa ni juga Allah Ta'ala akan buka jalan. Siapa dia susah, siapa dia sepik dada, siapa dia gelisah, siapa dia berasa lemah, cemas dalam hidup, maka ambillah jalan taqwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut ke Allah, Allah Ta'ala jamin kata dia akan buka jalan keluar. Wa yarzuquhu, dan Allah Ta'ala jamin kata dia akan beri rezeki kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala min haitsu la yahtasib, dengan dia tu tak suka-suka daripada mana rezeki yang datang ni, dari mana senang yang dapat ni, dari mana jalan keluar yang dapat ni, maka itu daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, tidak sunyi kata ilmu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Dan ulama, orang-orang yang Allah Ta'ala pilih supaya mereka itu dapat ilmu, adanya ilmu, tentu sekali mereka itu ada kedudukan yang tinggi, ada peringkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Beberapa ayat Allah dan beberapa hadis Nabi SAW yang menyata kedudukan ilmu pengetahuan dan kedudukan para orang yang dipanggil ulama, yang Allah Ta'ala beri ilmu kepada mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kata oleh Muhammad, adakah sama? Kata oleh Muhammad, adakah sama di antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawapannya tentu sekali tidak sama. Tidak sama sama sekali orang tahu dengan orang tidak tahu. Terutama yang maksud dengan orang tahu di sini, di antaranya ialah orang yang kenal Allah, tahu hak wajib kata dia tu hamba bagi Allah, berwajib beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini ialah orang yang mengetahui. Adapun orang yang tak kenal Allah, orang yang guna hidup dia bersyirik dengan Allah, puja benda lain daripada Allah, maka itu bukan di kalangan orang yang mengetahui. Maka dua-dua kumpulan itu nyata jelas kata tidak sama di sisi Allah Ta'ala, iaitu orang yang mengetahui di antara orang yang tidak mengetahui. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita kata Allah Ta'ala akad, yarfa'illahu, Allah Ta'ala akad, allazina amanu minkum, iaitu orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Ini golongan orang yang Tuhan akad. Siapa dia? Orang yang beriman. Wallazina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu kepada mereka itu. Darajat, Tuhan kata Allah Ta'ala akad mereka itu beberapa darajat, pada peringkat, pada darajat, pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizu al hakim. Ini juga Allah Ta'ala menyata kata dia bersaksi sendiri. Yang pertamanya Allah Ta'ala sebut kata dia Allah yang menyaksi, dan yang keduanya para malaikat, dan yang tiganya wa ulul ilmi, ialah orang yang diberi ilmu, orang yang ada ilmu. Tuhan bila satunya Allah, yang keduanya malaikat, yang tiganya orang yang diberi ilmu. Menyaksi kata la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenar yang sepatut disembah selain daripada Allah Ta'ala. Yang Tuhan sebutnya Allah
malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu. Sehingga siapa ulama mengatakan ini tanda kata kedudukan orang yang Allah Ta'ala beri ilmu itu sangat tinggi sekali. Hingga siapa Allah Ta'ala himpun di antara Allah, itu yang pertama, yang keduanya malaikat, yang tiganya para orang yang diberi ilmu jadi saksi. Jadi saksi kata Tuhan yang sebenar ialah Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah Ta'ala. Muslimin dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis, al-ulama'u warasatul anbiya wa innal ulama lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasu al-ilm. Dalam hadis yang panjang yang Nabi sebut kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa dia yang cari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudah kepada dia, kepada orang sana jalan lagi ke syurga. Sehingga Nabi huraikan, Nabi nyatakan pekat ulama, pekat orang-orang yang Allah Ta'ala beri ilmu tu sangat-sangat mempunyai kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Di antaranya Nabi kata, para ulama itu mempesakai para anbiya. Ulama-ulama itu ialah orang yang makan pusaka para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan ibnu Uyainah, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi pekat di sisi Allah ialah orang perantara di antara Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan. Siapakah yang duduk di antara Allah Ta'ala dengan hamba-hamba Allah? Iaitu mereka itu ialah al-anbiya'u, yang pertama sekalinya para nabi, yang keduanya al-ulama. Karena kewajipan ulama, tugas ulama ialah menyampaikan ilmu yang mereka itu menerima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukan ulama itu ialah kedudukan sebagai kedudukan para anbiya. Karena tugas, tanggungjawab, kerjanya ialah menyampaikan ilmu kepada manusia, sebagaimana para anbiya menerima ilmu daripada Allah, menyampaikan kepada manusia. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, laulal ilm lakana an-nas kal bahaim, laulal ilm lakana an-nasu kal bahaimi fi zulumatil jahalah. Kalaulah tidak kerana ilmu, maka jadilah manusia itu sebagai binatang dalam kegelapan kejahilan, dalam gelap jahil. Kalaulah tidak kerana ilmu, maka jadilah manusia tu sebagaimana binatang yang mana mereka itu berada dalam gelap kejahilan. Muslimin dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kata salah seorang ulama, man arada an-nazar ila majalisil anbiya, sesiapa nak tengok kepada majlis-majlis para nabi, falyanzur ila majalisil ulama, maka hendaklah mereka itu perhati kepada majlis-majlis ulama. Siapa dia nak tengok majlis-majlis nabi, yang mana kita sekarang ni kita tak dapat tengok majlis nabi sebab kita tidak bersama semasa dengan para anbiya. Maka untuk kita tengok majlis para nabi itu bagaimana, maka kita tengoklah kepada majlis para ulama. Fa'arifu lahum zalik, maka mengenalah, kata majlis ulama itulah bertaraf, berpengkat sebagai majlis para anbiya. Kerana kerjaan mereka itu ialah menyampaikan ilmu daripada Allah. Mereka menerima ilmu daripada para anbiya untuk menyegarkan manusia, untuk menyinarkan manusia, untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kejahilan kepada cahaya ilmu. Aqulu qawli hadza wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, ittaqullaha haqqat taqwa, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala akan sebenar-benar takut. Allah Ta'ala memanggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza nudiya lis-salati, apabila dipanggil dengan makna diseru azan. Idza nudiya lis-salah, apabila diseru makna suara azan didengarkan, panggil untuk menuju kepada semaya. Mi yaumil jumu'ati, daripada hari Jumaat. Maksudnya suara azan yang memanggil supaya kita menyahuti datang ke masjid untuk solat Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai', iaitu Allah Ta'ala perintah, kata hendaklah kamu segera kepada zikrillah, iaitu ingat pada Allah melalui khutbah dan melalui semaya di hari Jumaat. Wa dzarul bai', dan hendaklah kamu, ini perintah yang kedua, dan hendaklah kamu tinggal berjual beli. Ini dua suruhan waktu dipanggil suara azan di hari Jumaat. Maksudnya azan yang setelah mana khatib naik ke atas mimbar, maka dilaung Allahu Akbar, supaya orang mukmin muslim yang berkewajipan menunaikan solat Jumaat, mereka itu hendaklah segera mari ke masjid untuk menunai solat Jumaat, kerana itu fardu ain ke atas tiap orang mukallaf yang menjadi muslim lelaki. Dan hendaklah tinggal jual beli. Maka menunaikan fardu Jumaat itu adalah wajib sebagai rukun yang besar dalam hidup manusia yang beriman. Sesiapa yang melengah-lengah hingga sampai dia tinggal Jumaat yang difardukan oleh Allah, maka balasan denda daripada Tuhannya, Allah Ta'ala akan beteri hati dia sampai dia gelap mata hati dia, dan dia tergulung daripada orang yang lalai. Dan yang keduanya, kena tinggal berjual beli. Ulama mengatakan jual beli setelah mana didengar suara bel yang kedua panggil orang mari sembahyang Jumaat, maka jual beli itu adalah haram. Haram jual beli itu, iaitu orang yang wajib dia datang ke Jumaat. Maka di sana adakah jual beli dia sah ataupun tidak sah, itu khilaf di antara ulama. Tapi yang ulama sepakat kata jual beli setelah berlakunya azan di hari Jumaat, iaitu azan yang kedua, azan setelah mana khatib naik mimbar, ini adalah jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari Jumaat ini adalah hari yang sangat-sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Banyak-banyak kelebihan. Di antara kelebihannya, hendaklah kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.